Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda kini bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Tidak sempurna iman jika kita tidur dalam kekenyangan sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Bersama Dariku Untukmu, Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi kekal, masih lagi setia mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saat ini temankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dah 8.35 pagi di pagi Khamis. Dan pengisian Warna Pagi kita teruskan dengan rancangan generasi. Alhamdulillah, macam mana kita dah kabarkan tadi, tajuk kita nak kekal tenang. Itu harapan kita, tambah-tambah lagi dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, supaya kita tenang di rumah bersama ahli keluarga dan sebagainya. Dan hari ini generasi ataupun generasi kita bersama tetamu kita yang cukup istimewa yang kita nanti-nantikan juga setiap pagi Khamis bersama yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan yang baik hati, Allah, baik budi, tenang, bahagia, gembira, menggembirakan. InsyaAllah. Itu juga untuk Prof. Muhayya sentiasa positif, berseri-seri kita pagi ni kita nampak di Facebook Live kita ni. Dan Alhamdulillah Prof, terima kasih sudi luangkan masa untuk segmen generasi. Tajuk kita kekal tenang hari ni Prof ya. Alhamdulillah. Okey, mungkin sebagai mukadimahnya Prof, kenapa kita pilih tajuk kekal tenang ni Prof? Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga kepada semua para pendengar IKIM yang saya yakin orang yang baik-baik ya. Ini kali pertama agaknya sejak PKP ya. Tidak. Baru nak rasa kali kedua. Kali kedua. Okay. So masa tu kita ingatkan 2 minggu saja, lepas tu tambah lagi kan. Jadi maknanya nampak tak kita tidak boleh kawal apa berlaku, betul? Jadi manusia ni kata macam ni, tapi Allah kata macam mana. Jadi nak cakap kita kekal tenang ni, kita hanya kekal tenang kalau kita kenal Allah. Ya, betul. Kita yakin bahawa semua di dunia ini di dalam genggaman Allah. Kita yakin bahawa Allah mencipta kita semua. Allah yang menguruskan semua urusan kita di dunia. Allah yang maha adil dalam menjalankan takdirnya. Allah yang maha menyukat takdirnya pada hamba-Nya. Allah yang maha mengizinkan segala-galanya. Kalau kita beriman pada ini, walau apa suasana, kita akan tenang. Sebab kita nak elakkan hari di mana huru-hara kiamat berlaku. Kita nak kita jadi orang yang dalam keadaan di bawah lindungan arasy Allah. Okay. Sebab sekarang ni pun kita nampak situasi ada orang tenang, ada orang tak tenang. Ketenangan tu bergantung pada apa? Adakah pada hartanya? Tidak. Tengok di luar negara banyak orang kaya-kaya dan saya follow ramai Instagram orang yang ialah speaker sebagai di luar negara. Semuanya mereka mengajak semua orang, followers mereka. Kalau dulu mereka suruh followers kita, okey dapat seal target tinggi. Sekarang semua okey, kita kembali kepada connection. Tapi dia orang mungkin tak ada iman, connection pada keluarga, connection pada diri sendiri, jangan sebut pada Tuhan lah. Tetapi akhirnya sekarang kita nampak bila sebut tenang tu bukan tenang di baju, bukan tenang di pet tangan, bukan tenang di follower. Semua tenang di jiwa. Dan jiwa tu berada di mana? Di dalam diri kita dan dalam genggaman siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di manakah letaknya sumber ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan? Melainkan semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat PKP ini,
virus ini sebagai satu instrumen, satu cara Allah nak reset. Macam kita punya komputer jam. Buat macam-macam tak jadi. Virus ni masuk, virus ni masuk, virus ni masuk kan. Buat antivirus pun tak jadi, kita pun ambil pin chart reset. Buang semua fail lama. Okey, kipas kejap ya. Okey. Alamak, saya sebenarnya sambil Prof on air sebentar tadi, kita khabar ada bunyi menderu-deru. Ingat ke tepi pantai ke mana tadi, Prof? Wah. Pantai keindahan. Okey, kita nak bayangkan. Okey, jom kita sambung. Macam mana kita yakin ketenangan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan dan anugerah dari Allah Taala kan? Ya. Bukan semua orang boleh dapat, Prof Masya-Allah. Jadi yang tenang itu, kita hanya tenang, sumber ketenangan apabila hanya Allah di hati kita. Sebab itu, kalimah la ilaha illallah tu sangat penting. Kenapa satu kalimah tu lebih berat daripada dunia seluruh isinya? Ya. Sebab, okey, saya nak buat metafor macam ni. Katakanlah kita reset kan. Kita reset tu, kita buang fail lama, kita masuk fail baru. Okey, dan fail baru itulah menentukan komputer hidup kita berjalan macam mana. Satu lagi, nak buat satu metafora supaya awak ingat. Bayangkan suatu hari saya pergi rumah Pian. Pian, saya nak renovate rumah awak. Ahlan wa sahlan. Suka Pian. Oh, suka. Saya pun panggil arkitek, panggil ID. Okey, tapi Pian cakap dengan saya, boleh Prof, tapi jam ni saya letak kat sini. Ini makna yang lama Pian tak nak ubah. Pian kata tak nak ubah sebab nak maintain macam tu juga, sikit-sikit nak ubah. Agak-agak rumah tu boleh cantik tak? Susah sikit kot. Okay. Jadi apa saya kena buat? Saya buang semua barang dalam rumah tu. Kan? Buang semua, baru saya atur design macam ni, colour. Barulah selari konsep rumah tu. Ya. Macam itulah hidup kita. Selagi kita tidak buang Tuhan selain daripada Allah di hati kita. Masih ada keluarga kita, anak kita, suami kita, pangkat kita, followers kita, barang-barang rumah kita, alamat, makna masih ada benda tu, kita tidak akan dapat design hidup yang baru. So apa Allah buat sekarang, Allah pada saya, pandangan mata saya lah, ini Allah nak reset hati manusia bergantung kepada topeng-topeng kehidupan, kena buang topeng tu. Sebab sekarang ni kita buang topeng. Berjalan, sebelum ni semua orang berjalan dengan topeng, semua nampak baik. Plastik lah ni. Plastik banyak. Dekat Facebook kan, nampak baik semua kan, nampak bahagia, membahagiakan, nampak tenang dan solat dan tahajud dan Quran kan. Pergi pejabat pakai baju smart kan, masa meeting cakap gini, kemai lagi perform. Selama ini manusia sedang mempersembahkan persembahan di dunia. Ya. Okey? Semua mempersembahkan kehidupan. Maka apa yang berlaku? Manusia akan penat. Pasal bila kita banyak topeng, kejap tukar topeng ni, kejap tukar topeng ni, penat. Salah topeng. Betul tak? Betul. Bos topeng baik. Bila dengar orang miskin, marah. Hidup dengan kepura-puraan lah. Terpaksa kita bercakap, benda berbeza, pada orang berbeza, suasana berbeza. Bila kita tidak jadi diri sebenar, kita kena berlakon. Cuba tengok pelakon atas drama tu. Yang kat drama ke kat teater. Macam mana? Juga lepas tu, baik semula. Lepas tu tukar balik. Penat tadi kan? Watak apa tadi ya? Kan ada pelakon drama ganas. Aku watak yang mana? Penat kan? Pasal dia berlakon. Dia keliru watak tu. Tapi kalau kita diri sebenar, senang. Sebab kita ni ada, sebab tu Allah buat ni supaya reset semua. So buka topeng. Apa topeng maksudnya gini? Kalau sebelum ni, kita kata, saya tak sempat semain tepat waktu lah nak pergi masjid pasal kerja banyak. Meeting. Meeting. So buka topeng. Siapa sekarang dia masih tidak menjalankan solat tepat waktu, itu diri dia sebenar. Selama ini kerjanya sebagai alasan. Sebab jiwa dia dalam tak nak solat tepat waktu pun. Dia dipengaruhi suasana. Sekarang suasana negatif dah tak ada. Duduk rumah. Masa ada. Kalau ibu-ibu selama ni, tak ada masa nak ayah anak I. Tak ada masa, I sibuk tau. I meeting tau. I ni GM lah. I ni executive director lah. Kan? Baju smart, corporate look kan. Macam-macam baju kan? Macam alasan. Kan? Apa ada sekarang? Allah.
Kita punya GM, Executive Director besar-besar tu, pangkat dia profesor apa ada. Duduk rumah, jadi isteri, jadi ibu, jadi pembantu, buat kerja. Basuh baju sendiri semua. Kan? So, jadi diri sebenar. So, kalau kita di rumah, dah tak ada kerja pun, masih di rumah lagi, masih tak layan anak, sibuk duk. Walaupun working from home, tapi anak ada. Tolak anak. Itulah diri anda sebenar. So, pada saya sekarang, kita hanya kekal tenang kalau kita buka topeng, tahu topeng dan niat nak buang topeng. Kalau habis PKP pun jangan pakai balik topeng tu. Kita hidup dengan diri sebenar. Diri yang betul-betul sebagai hamba Allah. Bila pergi kerja, beri khalifah yang baik. Kita dah jadi hamba, sebab tu kita ada 3 kehidupan. 1, hidup rahsia, secret life. Sebagai hamba, apa dia? Solat kita, ibadah kita, kita duduk seorang-seorang. Bila duduk seorang-seorang tu, kita type apa tu? Secret life tu. Jadi keyboard warrior. So, saya rasa beramal keyboard warrior dah taubat ni. Amin. Keyboard warrior tak taubat lagi, memanglah saya rasa orang pertama kena corona, orang keyboard warrior. Kita sumpah semua keyboard warrior dia kena corona. Tak bertaubat Betul. Sebab keyboard warrior yang merosak netizen, yang merosak-rosakkan orang ni, subhanallah. Setiap yang typean dia ubat negatif tu, sistem imun turun, senang kena virus. Betul? Ya, negatif menyebabkan sistem ketahanan turun. Okey? Kita tak nak pakai topeng dah. Satu lagi ialah kita bagi wanita-wanita atau suami-suami yang tak ada masa dengan isteri, dan suami isteri, kalau selama ni tak ada masa dah dengan wifi, bila dah berdua-duaan kat rumah, kat bilik, tengok muka pun menyampah, nak bercakap apa, duduk main handphone. Itulah. Itulah anda punya blueprint rumah tangga. Kalau kita duduk rumah, duduk sekejap dah tak boleh tahan, gelisah nak keluar, itulah blueprint jiwa anda. Rumah anda bukan syurga anda. Dan rumah itu. Sebab syurga ni bukan saiz rumah ya, saiz jiwa. Jiwa yang lapang, rumah yang sempit akan tempat tenang. Rumah yang lapang tapi jiwa sempit akan resah gundah gulana. Okey? So nanti kita akan bercakap 2 jenis kehidupan, macam mana satu lagi kekal tenang, satu lagi kekal resah. Memang Prof macam tahu je, kita memang nak tanya pun soalan tu sebenarnya Prof. Dalam keadaan dan situasi sekarang ni kan, ada setengah dia boleh tenang macam Prof gambarkan tadi. Ada setengah dia resah, gelisah, tak tenang dan malah tertekan dengan situasi yang sedang dihadapi. Baik, kita nak berehat kejap Prof. Ya. Betul. Dan kita nak raikan juga soalan-soalan sebentar lagi daripada sahabat-sahabat kita. Boleh hantar ke WhatsApp kita 0112904004. Ya, juga bagi anda yang tengah tonton kami secara live di Facebook ketika ini, anda juga boleh ajukan soalan dan jangan lupa untuk kita sharekan video ini. Pastinya Generasi membawakan tajuk Kekal Tenang bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad pagi ini ya. InsyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia dengar dan dengar semua lah Generasi kita pagi ni insyaAllah. Prof, kita berehat kejap, kita kembali kejap lagi. Okey, dan untuk anda semua terus saja setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin-Mu. Ya Allah, yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin-Mu. Ya Allah, yang maha tinggi lagi maha agung. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bermula 13 April 2020, luangkan masa anda semasa Perintah Kawalan Pergerakan Kini dengan mendengar program-program bermanfaat di Radio IKIM. Bersama kita bermunajat dan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar penularan wabak COVID-19 segera dibendung. Menerusi program IKIM Bermunajat My Care COVID-19 bersama para asatizah, antaranya Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, Ustaz Muhammad Rozi Rejab, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, Ustaz Omar Abdul Aziz dan Ustaz Hazamin Intim setiap hari jam 9 malam. Bagi menyokong inisiatif My Care COVID-19, program Khas Dari Hati akan bersiaran setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 malam bagi memberikan bimbingan kerohanian, nasihat perundangan dan pengurusan emosi kepada mereka yang terkesan dengan pelaksanaan PKP kini. Bersama Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal dan Tuan Haji Ikram Husin dengan kendalian penyampai Faiz Haji Osman. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mulakan pagi anda dengan Warna Pagi IKIM bersama Haji Pian dan Hazwan. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Kita masih lagi bersama untuk Generasi membawakan tajuk Kekal Tenang. Kita bersama dengan yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad pagi ini. Yang mana anda juga boleh tonton kami secara live di Facebook IKIM FM. Ramai daripada pendengar dan juga yang beri respon di media sosial kita, antaranya Puan Min, Kasim Zarita. Juga kita ada Nani Mustafa, Azwar Amani. Macam kenal. Okey, Prof, kita kembali untuk topik kita pagi ni, Prof. Kekal tenang, Prof. Terima kasih, Prof. Prof, ada sahabat kita bertanya, Prof sarapan benda pagi ni, Prof? Dah tunjuk dah tadi sebelum live tu kan. Tak nak tunjuk dekat listeners. Boleh nak tunjuk ke? Nanti saya. Boleh juga, Prof. Ya Allah. Dua kali Prof bangun ni. Itulah. Allah, minta maaf lah, Prof. Kami dengan dia manja berbenar lah. Nak pian dah Hazwan ni. Bukan apa saja nak kita kongsikan sebab untuk sahabat-sahabat sekalian, kita ada lebih kurang 7 hari lagi sebelum Ramadan. Mungkin kali ini kita buat persiapan terbaik. Tambah-tambah lagi ada yang kata Ramadan kali ini mungkin tidak seperti dahulu. Berbeza. Sebab apa? Sebab kita sedang melalui tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Ya, betul. Dinasihatkan supaya duduk di rumah saja dengan keluarga. Jadi pastinya ibu-ibu, ayah-ayah kita dah fikir macam-macam dah untuk meraihkan keluarga kita di rumah. Alamak, Prof pergi dapur betul ni. Okey, tak apa. Dan yang penting juga kami tertarik bila Prof tadi pusingan awal tadi Prof sebutkan syurga itu bukan saiz rumah kita, masya-Allah, tapi saiz jiwa kita, Prof ya. Inilah dia. Apa tu? Apa tu, Prof? Tu bedah. Keluar lagi. Nampak nama tu? Nampak. Nampak? Nampak Saya tak nampak bos saya. Tak apa lah. Okey. So, ini dia. Ini dia panggil labu. Labu. Okey.
Pumpkin. Potong macam ni, masuk ke dalam air fryer selama 20 minit. Satu lagi keledek. Ini satu makanan yang sihat sebab dia tidak ada pengawet, dia natural. So bila masuk sel kita akan gembira lah, bahagia, bestnya. Masya sebab, Allah. Allah buat dia kan. So sel kita pun Allah buat, so dia matching. So sel kita akan kenyang. Kalau kita makan benda proses, sel tak suka. Dan ini pula keledek, kalau makan kulit lagi bagus. Terus makan kulit terus, ini pun makan dengan kulit terus. Sebab kulit sihat. So makan terus ni dia karbohidrat yang baik, dia ada vitamin A yang bagus untuk mata. Ini karotin, ni powder karotin. Ni kulit kita. Anda nak campur dengan protein, makanlah telur. Baik, itu dia. Macam-macam kita punya perkongsian hari ni, Prof. Luar biasa. Selain daripada kita nak cerita tentang mencari ketenangan, aja kita sambung pula. Tadi Prof gambarkan, ada setengah akan tenang, ada setengah akan tertekan, Prof. Macam mana agaknya tu? Silakan Prof. Tu nak cakap ya, salah satu penyebab utama orang jadi depression, salah tu ialah inflamasi pada otak. Wow, pernah dengar tak? Keradangan. Pertama kali dengar. Boleh keradangan dengan makanan tidak sihat. Okey. Dan hormon serotonin, hormon gembira, 90% dihasilkan di usus kita. Jadi kalau makanan tak sihat pun tak tenang. So untuk tenang ni ada faktor fizikal, ada faktor intelek, ada faktor emosi, ada faktor rohani. Okey? So makanan, sebab tu kita manusia holistik. Dan tentunya faktor hubungan kita dengan orang. So 5 pentagon yang selalu disebut kat PMC tu ialah kita jaga kesihatan, jaga intelek kita. So kesihatan kita bagi orang yang bagi ni dulu First kita tentukan kita makan benda sihat, benda yang halal, thayyiban. Okay, rezeki yang tak halal memang tak akan tenang. Rezeki sihat, makanan sihat, tidak diproses. Nombor 2, intelek kita cari ilmu macam sekarang, bukan cari berita. Kita mungkin nak tahu macam mana trend sikit, tapi jangan letak emosi kita. Allah, jangan sekali-kali tengok berita buruk macam, sebab ibu macam tu, dia punya aura akan dapat benda tu. Sebab benda negatif doakan. Okay? So cari berita, bila cari berita, sedar orang, cari ilmu, sedar diri. Lebih baik sedar diri. Kan? Nombor 3, emosi kita ni penuh dengan kasih sayang, akan tenang. Siapa penuh kebencian, tak tenang. Kemudian dari segi rohani, siapa bergantung dengan Allah, jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan, memang tenang. Siapa yang taubat memang tenang. Siapa yang buat dosa, yang sombong, kata orang, kutuk orang, membawang, tak tenang. Dan yang kelima, silaturahim. Relationship kita dengan orang, dengan suasana. Kalau kita baik dengan semua orang kita sayang, semua orang kita maafkan, semua orang kita doakan, memang tenang. Setuju. So, 2 cara kehidupan. Okey? Satu belah kiri. Okey, Pian dengan Wan angkat tangan. Tangan kiri kanan? Kiri. Tangan kiri semua, okey. Semua ikut. Okey. Okey, semua ikut kat rumah tu, siapa ada anak-anak ikut. Maka kami. Kehidupan stres tulis. Kehidupan stres. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah suka marah. Suka bersaing. Kalau bercakap mesti nak betul. Sangat fikir. Apa orang kata. Menilai harga diri. Berdasarkan topeng kehidupan. Iaitu pangkat. Harta. Followers. Status Facebook. Profile Instagram. Makin takut nak sebut profile Instagram. Pasal kita duduk cari topeng kan hari-hari. Yang ke-6 ialah merasakan. Apa kita dapat adalah hasil usaha. Titik peluh sendiri. Bukan rahmat Allah.
Maka sangat kedekut. sangat kedekut. Allah. Suka label orang, hukum orang, tak terima semua orang. tak nak terima semua orang, Selalu kata saya betul. saya betul, Semua orang salah. Semua orang salah. ya Allah, Saya dah tahu. Saya dah tahu. Saya dah pandai. Saya dah pandai. Dah okey. Apa dia? Saya tak okey. Dah okey. tak okey, Tak okey. Saya dah okey. Saya dah okey. saya Saya dah okey. Takutnya. Sebab siapa yang kata dia okey, dia KO. Sebab siapa yang kata dia okey, dia KO. Tak nak belajar, dia gelas penuh. Aha. Okey, orang macam ni akan stres. Okey. Orang ni macam mana stres. Okey. Nak kena pusing tak tangan tu? Pusing. Ya. Oh, Pusing. Kita ubah. Nak ubah tak? Nak. Kepada orang yang Kepada orang yang Tangan Magic. kanan. Orang Magic. yang magic. Aha. kanan. Kanan. Sekarang tukar tangan kanan. Okey. Hidup magic. Hidup magic. Hidup tenang. Hidup tenang. Ciri-cirinya Ciri-cirinya adalah adalah tak suka marah, tak suka marah. Min. suka kerjasama. Suka kerjasama. Kalau bercakap, Kalau bercakap, tak betul tak apa. tak betul tak apa. Yang penting, Yang penting, silaturrahim. silaturahim. Kalau orang nak bertekad, dia kata, oh awak betul. Okey, dia terima je orang. Okey. Okey. Yang keempat, sangat penyayang. Sangat penyayang. Sayang semua orang tanpa syarat. Sayang semua orang tanpa syarat. Suka melihat Suka melihat kebaikan, kebaikan, keindahan, keindahan, kecantikan kecantikan dalam semua orang dijumpa. Dalam semua orang yang dijumpa. Masya-Allah. Dan suasana ditemui. dan suasana yang ditemui. Suka perbaiki diri. Suka perbaiki diri. Cari ilmu, Cari ilmu, bukan berita. bukan berita. Sangat pemurah. Sangat pemurah. Menerima semua orang Menerima semua orang seadanya. seadanya. Tak kira bangsa, Tak kira bangsa, Masya-Allah. negara, negara, parti politik, parti politik, kumpulan. kumpulan. Dia sayang Dia Dia sayang sayang semua makhluk Allah. semua makhluk Allah. Sentiasa niat Sentiasa niat nak beri manfaat. nak beri manfaat. Oh, So? Masya-Allah. Allah. Tak. Tapi tu kena anduh sikit tangan sebab berat. So maknanya akhirnya kita boleh dapat semua ni kalau kita cari ilmu ke berita. Ilmu lah Prof. Jadi sekarang nak hidup dua cara hidup. Tadi hasil kan? Hasil dia. Okey. Hasil dia belah kiri, hasil belah kanan, semua berpunca kepada satu perkara. Iaitu cara hidup satu orang jahil, satu orang berilmu. Okey. Orang jahil, sebab tu salah satu dosa besar ialah kejahilan. Nak tahu apa ciri orang jahil? Nak Prof, nak. Tidak tahu apa dia tidak tahu. Tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Jadi dia semua tahu. Okey. Tahu semua. Orang macam ni bahaya. Dia bercakap tanpa ilmu. Dia tak suka belajar. Beri nasihat tak mau dengar. Majlis ilmu tak nak hadiri. Dia sibuk cari perhatian saja. Mereka nak nampak pandai. Nak nampak baik. Bukan jadi baik tau. Nak nampak. So, nak nampak bahagia. Jadi Facebook dia penuh dengan upload profil sendiri. Tunjuk dia bahagia dengan anak dia. Apa dia buat. Satu juz satu hari boleh baca. Penuh lah upload dia. Dah habis 7 satu hari, dah buat duha 8 rakaat, dah buat tahajud 12 rakaat, semua tulis. Dah sedekah, semua cakap. Ni orang kesian.
Kebaikan itu hanya untuk dipaparkan saja, Prof. Dia berlakon. Dia Ya. penat. Ingat pelakon tadi. Okey? So, orang yang jahil ni, apa jadi emosi dia? Dia banyak takut. Ya. Bila dia takut, dia jadi risau. Bila dia risau, perkataan dia apa? Ya ke? Boleh ke? Macam mana kalau? Nanti macam mana kalau? Nanti macam mana kalau? Tapi kalau, kejap lagi ya ke? Betul ke? Itu dia punya ulam. Hari-hari tu sebut dia. Ulam. Ulam dia. Hari-hari. Allah. Kita dengar orang bercakap, kita dah tahu level dia dan dah tahu nasib dia. Allah. Itu dia. Maknanya dia. Maknanya Prof, apa yang Prof sebut ni memang ada antara kita yang memang lalui hari-hari. Tapi kadang-kadang dia boleh berlaku tanpa kita jangka, Prof. Dia macam automatik berlaku. Kita tak nak pun. Ini yang saya nak ajar orang hidup magic ni. Hidup magic. Ya. Macam ni. So bila dia risau, dia kalau, dia akan tegang, dia tension, dia akan sakit. Migraine, darah tinggi, gastrik, sakit belakang, alergi, eczema tak habis-habis, sinus tak habis-habis. Sebab alergik, sinus, semua sel kita pergi makan kita. Sel alergi. Orang ada autoimmune. Autoimmune dia penyakit yang macam SLE, macam-macam tu, rheumatoid arthritis, semua tu sel pergi makan badan dia. Sebab saya dah tengok pesakit yang kena uveitis ni, pesakit yang dia makan mata dia sendiri, rosak sel tu. Memang sifat dia ada yang belah sini. Suka risau, kalau tak bersyukur, nak marah, semualah ego ni, belah kiri semua. Yang tadi tu. Sebab tu dah dapat dah 75% hingga 90% penyakit fizikal, penyakit jiwa sebenarnya. Selagi kita tak buang. So maknanya orang tak ada ilmu, tak ada keyakinan, banyak takut, risau, kalau, tapi, takut-takut, semua tak menjadi. Anak dia marah, rumah tak bahagia, rezeki payah, kerja payah, semayang pun malas, semua tak kena. So mereka sudah hilang syurga di dunia. Masya-Allah. So kalau tak ada syurga di dunia, dapat tak syurga di akhirat agaknya. Kena fikir-fikirkan. Kita perlu syurga di sini, baru dapat syurga di luar sana. So apakah yang kat luar sana? Cermin kita, anak kita, isteri kita, suami kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, semua mirror pada apa dalam ni. Kalau nak dapat luar ni cantik, kita kena bersihkan sini. Reset minda. Okay, so kita nak move to here. So yang belah kanan ni, macam nak move kepada tenang hidup magic tu, kita mesti ada ilmu. Ilmu gerbang ketakwaan, ilmu gerbang keimanan, ilmu gerbang kebahagiaan. Tak boleh tidak. Sebab itu Allah beri akal untuk ilmu. Kalau akal tidak diisi dengan ilmu, nak isi dengan apa? Kan? Penuh fikiran negatif. So bila kita ada ilmu, kita akan faham. Bila kita faham, kita akan yakin. Kita akan ikhlas. Kita akan syukur. Kita akan tenang. Kita akan rajin. Kita akan yakin sedekah ke orang. Kita ikhlas. Bila orang tak puji pun kita tak apa. Kita syukur apa kita ada, kita akan gembira. Orang bersyukur, dia akan gunakan segala yang ada untuk tolong orang. Kalau kita tolong bantu masa musim PKP ni, asyik nak tolong orang, cari apa yang minta tolong saja. So ni hidup magic. Masya-Allah. Kita beri magic pada orang, kita dapat magic. Saya pernah terbaca satu kata-kata yang indah juga bila cerita tentang orang yang dia buat baik, dia tak kisah orang tak kenal dia pun tak apa. Dia diumpamakan macam jantung kita, Prof. Jantung ni duduk dalam, orang tak nampak jantung, tapi degupan dia tu membawa kehidupan, masya-Allah. Tepat, bagus Pian. Very good. Kita nak jadi macam tu, insya-Allah. Okey, kejap lagi kita nak berehat sekali lagi. Kejap lagi kita nak ceritakan pula, Prof. Ada sahabat kita juga yang bertanya di WhatsApp. Kita punya ujian sekarang ni bukan memang kita cerita tentang jiwa. Kita nak cari hidup yang magic, hidup magic tadi tu kan. Tapi masalah di depan mata ni masalah tentang pekerjaan, ada yang kata ujian tentang kewangan, bajet dan keluarga dan sebagainya. Macam mana kita nak berhadapan dengan masalah-masalah dan ujian tu supaya jiwa kita boleh menerimanya dan kekal tenang, Prof,
Boleh. Beres, insyaAllah. Kita nak berehat seketika. Kita akan raikan juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp, di Facebook yang sedang menonton sekarang ni. Boleh terus share juga perkongsian kita di Facebook IKIM FM. Ya, betul. Nombor WhatsApp kami 0112900404. Baik, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Terus setia mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia. Petikan ringkas Sidang Media Harian COVID-19. Kerajaan Singapura masih lagi seperti yang kita persetujui bersama. Rakyat kita yang tinggal di Singapura masih lagi diberikan tempat tinggal, allowance makanan masih lagi diberikan. Jadi setakat hari ini kita tidak nampak kemasukan yang ramai daripada Singapura ke Malaysia melalui JB. Tapi kita bersedia ke arah jika ada kemasukan yang lebih besar. Walaupun seperti saya sebutkan, Kementerian Sumber Manusia berbincang telah pun berunding dengan Kementerian Sumber Manusia Singapura supaya jika nak dibenarkan pekerja-pekerja daripada Malaysia pulang ke Malaysia, tetapi ianya akan dilakukan secara berperingkat. Petikan ringkas Sidang Media Harian COVID-19. Anda kini bersama Haji Piat dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Tidak sempurna iman jika kita tidur dalam kekenyangan sedang saudara kita menangis kerana kelaparan. Bersama Dariku Untukmu, Islamic Relief Malaysia, kita bantu mereka. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Bagi anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, terima kasih kerana dengarkan kami menerusi frekuensi 91.5 FM. Juga bagi mereka yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM. Kita masih lagi bersama untuk generasi membawakan tajuk Kekal Tenang bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad. Jom kita kekal tenang bersama Prof Muhayya pagi ini di Facebook Live juga yang sedang menonton. Terima kasih sahabat-sahabat kita. Macam-macam respon dikongsikan, termasuk ramai juga Prof yang duk catat-catat apa yang Prof sebutkan tadi. Alhamdulillah. Kan, Alhamdulillah. Baik, Prof, kita difahamkan setiap hujung minggu Prof ada program kursus online. Ya. Rahsia ketenangan dan kebahagiaan. Sebab kita kena tenang baru boleh kaya. Betul. So ini yang nak share tadi tu. So hari Sabtu lusa ni pun ada juga. Rahsia ketenangan dan kekayaan. Boleh pergi ke laman profmuhayya.com ya. Untuk maklumat lanjut dan juga pendaftaran lah. Mesti ramai nak belajar. Cuma itulah tadi Prof kita sebut ada sahabat kita di WhatsApp ni, di khabar dia kata ujian tu kita tahu depan mata kita ada ujian kewangan, ada yang mungkin kehilangan kerja, keluarga dan sebagainya. Tapi dicuba nak kuatkan jiwa, cuma tak dapat tidak, kita memang perlukan wang untuk kehidupan Prof. Macam mana kita nak adaptasi situasi tu? Syukur. Kita faham bahawa yang berlaku ni memang semua orang terkesan, terutama yang kerja harian, yang gaji hari. Kita faham sebab tu banyaknya bantuan, NGO semua sedang menolong. Semalam pun saya dapat teks daripada Datuk Siti Nurhaliza, dia pun bantuan. Serantau Muslim pun, saya pun Duta Serantau Muslim pun sama bantuan kecemasan. So memang semua orang pergi. Okey, tetapi sama ada kita dapat bantuan tu, sebab tu setengah orang kita hantar bantuan, rumah ni pergilah rumah. Allah akan gerakkan bantuan tu sampai, saya yakin kita hanya dapat apa kita beri. So ada orang dia mungkin banyak buat baik sebelum ni, bila dia susah ada je bantuan datang. Ya, betul. So kita mesti yakin bahawa apa yang kita makan hari ni rezeki Allah dah tetap dulu dah. Masya-Allah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, aku senang dan tenang sebab dua perkara. Satu, aku yakin ajal aku akan tepat pada waktu tak ada boleh ubah. Nombor dua, tidak ada seorang pun boleh ambil rezekiku. Betul, tenang kan kalau kita tahu. Ya, sebab tu dia kata aku senang dan tenang. Okay. So, memang yang berlaku sekarang kita kerja. Sebab kalau selama ini, itu kata la ilaha illallah. Kalau kita rasa rezeki kita daripada kerja, maka kita stres, kerja tak ada. Ya, Masya-Allah. Kita kerja ke daripada Allah? Kan? Allah bagi lorongkan semua tu. Kerja kita hanya amalan soleh untuk mendapat redha Allah dan sebagai khalifah untuk memberi manfaat. Imbuhan kita dapat rahmat Allah. Sebab itu saya nak sharekan undang-undang saya sebut lama dah, dia panggil Law of Compensation. Kita hanya akan dapat
sesuatu berdasarkan nilai yang kita beri. Jadi saya nak share dengan semua orang. Cara nak dapat rezeki, beri nilai yang baik. So dia ada 3 cara. Yang pertama, cari keperluan. Isi keperluan itu dan isinya dengan sangat baik sampai tak ada orang nak boleh ganti anda. Contohnya, saya tahu ramai orang sekarang, dia ada restoran, dia pandai masak tapi kedai tutup. Apa dia buat? Dia buat packing food. Satu hari dia buat 20. Jiran dekat-dekat aja. Jual RM7, dah 140 satu hari. Dah sebulan RM5,000 dah. Wah. Kan? Betul. Senang saja masak. Bukan payah 20 nasi ayam. Allah tak ada benda. Kalau saya sekejap saya masak tu. Cik, pandai. Mudah, campak je kan. Nak rasa juga, Prof. Right, okay. So, maknanya gini. So, dia 2 cara kehidupan ni, Oleh. Okay, cuba tengok betul-betul ya. Buat macam tangan. Kanan. Kanan. Okay, kanan Ada orang dia hidup daripada apa berlaku di luar. Keputusan dia. Dia tengok dia tak ada kerja, ekonomi lah macam-macam. Dia tengok berita ekonomi, recession macam-macam tengok. Bila dia tengok dengan mata fizikal dia, dia pun cakap, komplain merungut macam mana kalau belaki kan? Macam mana kalau nanti nampak tak? So, bila dia fokus pada tu, energi dia rendah ke tinggi? Rendah. Down. So, fikiran dia positif ke negatif? Negatif. Negatif emosi negatif ke positif? Negatif. Tindakan negatif ke positif? Semua negatif, Negatif Prof. semua. Hasil dia? Allah. Negatif. Jadi dia pada dia lihat berita, dia tak beriman pada Allah, dia bergantung pada usaha dia, bergantung pada makhluk, dia yakin rezeki daripada kerja dia, kan? Maka dia negatif, fikir negatif, rasa negatif, buat negatif, so dia makin turun, makin down, makin down. So hidup magic ialah kita tak fikir apa berlaku di luar. Kan kita kata kat luar ni cermin dalam. So selama mungkin kita banyak dosa, banyak orang buka aurat, banyak orang berpoya-poya, banyak suami mengetih kat luar tak balik rumah, sekarang baru balik rumah. Banyak wanita yang banyak pergi shopping, banyak pergi holiday dengan girlfriend tinggal suami. Semua tu anak-anak terbiar sebabkan kesukaan mak bapak yang tidak memberi hak pada anak-anak. Semua kena kembalikan hak itu. So segala dosa kita buat sekarang dapat sekarang. Nampak tak? Nampak. Sekarang, jadi kita sekarang nak betulkan yang luar kan nak betul kat sini. Dalam dulu. Kalau saya pergi cermin, saya pakai tudung sengit. Kenapa tak lawa? Ambil tukul pun pecahkan. Kenapa? Pasal tak lawa dalam tu. Kenapa cermin tu yang dipecahkan? Sepatutnya saya betulkan tudung saya. Ya, betul. Sekarang, walau ekonomi kat luar macam mana, kita yakin ini sebagai hadiah daripada Allah untuk reset minda. Celik hati nak transform diri ni kan. Nak hidup magic ni. So apa kita buat? Sekarang, teknik hidup magic saya nak ajar. Hari-hari lepas solat, kita kejam mata. Bercakap dengan Allah. Ya Allah, aku yakin semua rezeki daripada-Mu. Tapi aku dia banyak perisai rezeki. Aku banyak dosa, Ya Allah. Aku nak taubat, Ya Allah. Aku nak minta maaf, Ya Allah. Nak minta maaf pada mak ayahku, pada suamiku, isteriku, anak-anakku. Banyaknya dosa selama ni. Selama ni aku rasa aku betul. Rupanya aku yang silap, Ya Allah. Aku nak ubah orang, aku tak ubah diri aku, Ya Allah. Aku sedar, aku tak sedar diri, Ya Allah. Aku cari perhatian, aku tak beri perhatian, Ya Allah. Aku cari berita, tak cari ilmu, Ya Allah. Cakap mengaku salah. Pada lega tu, kita akan, okey, Ya Allah, aku yakin Engkau Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Hanan, pembuka pintu rezeki. Engkau yang kaya dan mengayakan. Engkau yang melapangkan, Ya Basit. Semua itu, maka Ya Allah, Ya Barik, kau hati ajadah hidupku. Kau kurniakanlah aku rezeki yang tak disangka-sangka. Aku yakin surat Al-Sabudina tu, siapa bertawakal, Allah menyelesaikan masalah dan jalan keluar tak disangka-sangka, rezeki tak disangka. So kita nak hidup magic tu tak disangka-sangka. Apa bekal dia? Takwa. Kita nak puasa dah ni. Takwa, ujung Ramadan untuk takwa. La'allakum tattaqun. Kalau bekalan di dunia, takwa. Pakai yang paling baik, takwa. Kita kejar takwa. So kita kejar mata, bayangkan aku jadi orang bertakwa, aku pemurah, penyayang, aku nak maafkan semua orang, aku nak ambil, jaga kata-kataku, sebut yang baik, aku fikir yang baik. Baik, Ya Allah beri hidayah padaku. Apa idea? Apakah rezeki paling mahal? Idea. Buat apalah, nak buat inilah. Banyak orang dah dapat berjuta-juta ringgit dalam sale online saja. Orang makin senang sebab dia ada idea. Rezeki Allah beri idea. Kalau kita kata macam saya nak cakap ni, apakah kita rasa rezeki seusaha?
Ada orang usaha yang tukang cuci tu, orang buang sampah tu, berapa lama, 8 jam, berapa gaji dia? Orang yang kreatif, dia buat lukisan, 20,000 satu lukisan. Dia kerja sekejap, cek. Doktor buat operation, dia buat sekejap tapi dapat beribu-ribu. Mana? Adakah rezeki tu sama dengan usaha? Tak. Ya Allah. Rezeki datang apabila kita memuliakan dan membahagiakan orang dengan nilai yang kita beri. Sebab itu kalau orang buat operation taruh tulang dekat lutut, beribu bayar. Tapi boleh tak orang tu sujud? Nilai besar, sebab tu doktor dapat duit, hospital dapat duit. Maknanya kita dapat rezeki berdasarkan masalah orang yang kita selesaikan. Bila kita bahagiakan, muliakan orang dengan kederat kita, dengan idea kita, usaha kita, fikiran kita, networking semua tu, kita nak menyelesaikan masalah, lagi banyak masalah kita selesaikan, lagi banyak rezeki kita dapat. Jangan bergantung pada ekonomi di luar. Saya nak ajar tagline, create your own economy. Wah. Masya Allah. Orang yang tengah buat saham sekarang, main saham. Masa ni lah terbaik untuk beli saham. Harga saham rendah. Dia beli saham, bila ni dah apa, banyak dapat duit. Macam-macam cara. Inilah yang akan dikongsikan oleh orang-orang yang sedang buat online seminar dan sebagainya. Sebab sekarang ni pun ialah sebab kita tak boleh nak keluar rumah, Prof, ya. Jadi dari rumah tu walaupun dalam keterbatasan, dibatasi dinding-dinding, bumbung dan sebagainya, dimeriahkan dengan anak-anak di sekeliling kita, tapi ada orang dia pandai gunakan manfaat tu sebaik mungkin untuk cari nilai. Semalam saya cek interview Ustazah Nur Hafizah kan, macam mana dia orang satu keluarga tasmid Quran, sembahyang berjemaah, sukanya bahagianya dengar, ya Allah, rasa macam saya pun sendiri, kejap habis masa. Macam tak cukup masa. Sebab online seminar nak ketawa tu, online seminar tu, orang selalu pergi seminar tak ada masa lah Prof. Sekarang, siapa dah ada tak attend, memang tak nak belajar. Pergi seminar dengan kain plekat pun ada. Padahal, pas nama. Dia orang tunjuk ke dia orang pakai kain plekat? Ternampak kot? Gambar. Senaman. Semua buat sekali. Wah, bernafas. Semua happy, energy tinggi. So, satu rumah semua senaman. Anak-anak buat senaman, semua happy. Jika kita boleh bergembira, rezeki masa, rezeki keluarga, rezeki anak-anak ada. Dan bila rezeki kita ada, kita tak bayar loan dah 6 bulan. Ambil duit tu. Sedekah kurma, sedekah apa untuk buka puasa. Cari jiran-jiran yang susah tu. Tanya saudara. Kita tahu saudara kita yang susah kan kerja. Minta nombor akaun, masuk je. Tutup, masuk. Loan yang kita tak payah bayar tu 100-200 tu, apa kata tolong saudara kita yang susah tu? Siapa bergaji tetap? Ada gaji tapi loan tak payah bayar. Mungkin jimat 100-200. Ambil duit tu, masuk online, beri saudara mara. Sekurang-kurangnya dapat beli 2-3 beras. Kampik beras. Tolong. Jangan sibuk. I tell you, hidup magic lah. Hidup bukan, dia dah tak ada diri dia dah. Dia hanya Allah, hanya bagi. Dia la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu boleh berzikir pasang tadi. Baru pada live tadi cakap tentang kita nak hidup sampai kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Hanya Allah saja. Kita hidup ni, hidup berlaku melalui kita. Kita alat saja. Jangan rasa berjasa. Jangan rasa terror. Tengok saya beri awak. Dan satu lagi, bila kita beri bantuan, jangan sebut, nah ambil. No. Bila beri bantuan kan yang saya beritahu pada pekerja serantau Muslim. Bila begitu, kalau bagi penuh Muslim, kata anti, Tuhan, ni rezeki daripada Allah. Allah izinkan saya beri pada anti. Ada rumah lain tapi saya pergi anti. Mungkin anti ni, mungkin saya rasa anti seorang yang baik. Masukkan. Anti seorang baik, pemurah, penyayang, banyak tolong orang. Kita cakap. Jadi orang yang terima tu merasa mulia. Jangan sekali-kali kita beri orang tu miskin terhina. Kita nak didik diri kita. Bila beri orang, dengan orang tu merasa diri dia bernilai. Sebab orang miskin, orang kaya di sisi Allah sama. Yang berbeza takwa saja. Betul. Jadi kita ingat 4 perkara menegakkan dunia ni apa dia? Yang pertama, keadilan pemerintah. So pemerintah semua kena adil. Yang kedua, kedermawanan orang kaya. Orang kaya jangan duk simpan. FD simpan. Keluarkan, cairkan duit tu. Tolong orang. Yang ketiga, ilmu para ulama. Sebab tu sekarang tengok para asatizah semua buat live. Bagus, syukur. Dan keempat ni penting. Doa orang fakir. Kita nampak orang fakir miskin, satu peluang untuk kita tolong. Kalau semua orang kaya, siapa nak terima sedekah kita? Dan semalam Ustazah Nafizah share,
Orang miskin ni sebenarnya bila kita pergi akhirat, kita banyak barang kan. Kita sedekah pada orang miskin, dia jadi tukang bawa barang kita ke akhirat. Masya-Allah. Kita nak pergi custom barang banyak, ada tolong kat barang. Itulah orang miskin yang kita sedekahkan. Allah. Jangan berebut-rebut nak tolong orang. Gunakan sekarang. Orang tengah ramai susah. Tolong orang. Pergi NGO. Pergi Maybank. Buat standard. Nampak bagi RM10. Beri you all. Beri. Belum masuk subuh tu pergi online. Maybank. Masuk RM5. RM2. Masuk je. Kalau bantu rumah, bagi bantu rumah. Sebelum subuh sedekah. Jauh badan kita sihat. Tolak balak. Bahagia. Sedekah. So ingat 6S. Apa dia? Syukur. Sabar. Sayang semua orang. Sedar diri. Sucikan hati. Sedekah. Silaturrahim. Jaga silaturrahim tu. Dah 6. 7 S ni ingat. Dah solat tepat waktu. Masa ni lah buat solat rawatib. Berlatih baca Quran dah nak masuk Ramadan ni. Bersihkan hati. Dan jangan masuk Ramadan sekali tak ada perancangan nak bersihkan jiwa. Bersihkan jiwa kita sebelum masuk Ramadan. Supaya bila kosong, masuk macam-macam. Pian bayang, kalau saya bagi Pian satu balang, ada lipas kat dalam, saya tuang madu. Nak tak minum madu tu? Pian nak ke Pian? Tak nak. Ada lipas. Ada lipas. Jadi sebelum Ramadan, jangan sibuk nak mengaji tarawih lah apa-apa, tetapi penyakit hati tak buang. Dengking tak buang. Tak maafkan orang. Tak minta maaf. Tak guna. Sia-sia. Macam nak renovate rumah tadi, ingat tak? Allah. Okey. Kosongkan semua, reset minda, masuk benda yang baru. Hidup magic. Dan hidup magic insya-Allah. Baik Prof, alhamdulillah ya Allah. Hidup magic Pian, hidup dengan Allah. Sangka baik pada Allah, akhirat fokus, others fokus. Fokus tolong orang, flexible, optimistic. Kalau hidup logik, hidup dengan usaha sendiri, hidup dengan makhluk, hidup dengan bank dunia, hidup dengan kursi macam-macam lah. Yang logik tu, logik 5%, magic 95%. Nak yang mana? Mestilah yang magical. Magic dengan jiwa dan hati yang bersih. Ingat, dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Baik, insya-Allah. Ada, beri, dapat. Hati baik, rasa baik, fikir baik, rasa baik, buat baik, dapat baik. Dan anak-anak kita, suami kita, cermin kita. Masya-Allah. Inilah masanya untuk kita tengok balik cermin-cermin tersebut macam mana cantik dan indah dan sentiasa memperelokkan kita juga Prof di dalaman dan luaran. InsyaAllah. Baik Prof, untuk hari ini terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya, seronoknya. Rasa dapat dengar motivasi yang best sangat, magic sangat pagi ni insyaAllah. Terima kasih banyak. Sama-sama insyaAllah. Kirim salam kat Dr. Azmi dah. InsyaAllah. Semua kawan-kawan semua minta maaf jika terkasar bahasa saya macam garang sikit pagi ni. Tapi tak fine. Yang penting kita nak semua bahagia. Bulan 5 kita jumpa insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof. Jumpa lagi insyaAllah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Baik, alhamdulillah itu dia yang berbagai Profesor Datuk Dr. Muhayyar Haji Muhammad yang kita kasihi, yang kita sayangi dan juga kita doakan sentiasa semoga Allah kurniakan kekuatan untuk Prof sentiasa jadi inspirasi lah untuk yang lain. Juga terima kasih kepada semua yang menonton di Facebook IKIM FM, Syamila Halim, Banun Ahmad, Siti Nur Haliwati dan ramai lagi, termasuk ada juga yang salin nota-nota yang telah pun Prof kongsikan tadi. Kita harapkan mereka yang terlepas poin-poin penting anda boleh tonton di sana, tonton kembali dan juga saksikan sendirilah, orang kata tengok sendiri nota-nota yang telah pun mereka kongsikan di Facebook Live IKIM FM Kan, boleh tengok balik. Kalau nak catch up balik, nak kejar balik apa yang Prof Muhayyar sebutkan tadi sebagai catatan dan juga praktis kita, silakan tengok balik video di Facebook IKIM FM. Ya betul. Kita berehat seketika, kita akan kembali dengan hebahan selepas ini. Kita akan bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Ada hebahannya